Saudara dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Teruskan memberi bantuan, sokongan dan doa buat saudara kita di Palestin. Jika anda menerima sebarang panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang menyamar sebagai pihak berkuasa serta meminta maklumat peribadi anda, sila matikan panggilan dengan segera dan hubungi talian 997 untuk melaporkan serta mendapatkan nasihat. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Selasa 21 November 2023 bersama saya Nur Zamri. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Waspada iklan mempromosikan produk menggunakan nama Kementerian Kesihatan. Pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati pemilik akaun Facebook atas nama Kementerian Kesihatan yang menggunakan lambang organisasi WHO telah mengeluarkan pengiklanan sejenis produk prostate cream dengan dakwaan bagi mencegah atau mengurangkan kanser prostat dan meningkatkan fungsi kelelakian. Kementerian memandang serius terhadap penggunaan nama Kementerian Kesihatan sebagai clickbait dalam aktiviti promosi produk sebagai gedung pembelian dalam talian tidak berdaftar bagi tujuan mengaut keuntungan. Tindakan tidak bertanggungjawab ini perlu dihentikan oleh pihak berkenaan dan perkara ini boleh menimbulkan kekeliruan kepada pengguna yang mempercayai bahawa produk ini telah mendapat pengiktirafan daripada kementerian sedangkan KKM tidak mengiktiraf mana-mana produk. Orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah terpedaya dengan perakuan iklan yang meragukan serta tidak berkongsi maklumat tidak sahih agar tiada lagi mangsa yang tertipu dengan kandungan yang mengelirukan. Saudara, waspada dengan sindiket penipuan tabung derma Palestin. Pihak polis menasihatkan orang ramai untuk berhati-hati ketika menderma, terutama ketika isu berkaitan peperangan di Gaza, Palestin bagi mengelak menjadi mangsa penipuan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, rakyat Malaysia adalah sangat dermawan dan apabila berlaku sebarang insiden, mereka sanggup membantu, namun ada juga diambil kesempatan pihak tidak bertanggungjawab. Saudara, sekiranya anda ada yang meminta bantuan atau sumbangan derma ke Palestin, sila buat pengesahan terlebih dahulu kerana walaupun jumlah derma itu hanya RM10, RM100 atau RM200 sahaja, tetapi ia tetap membuka ruang kepada penipuan berlaku. Bukan paten khinzir. Dakwaan kandang khinzir bersebelahan dengan kolam ternakan ikan patin adalah video yang lama. Hasil kajian terperinci menurut Jabatan Perikanan Malaysia DOF, rakaman yang tular tersebut adalah video yang lama sengaja dimainkan semula oleh individu yang tidak bertanggungjawab. DOF juga memaklumkan bahawa ikan aquaculture oleh penternak yang berdaftar adalah halal dan berkualiti. Malah, bahagian Jabatan Biosecurity sentiasa mengadakan lawatan dan ujian porsin atau lebih dikenali sebagai pemantauan DNA khinzir untuk memastikan hasil ikan itu terjamin bersih, halal dan juga menepati piawaian keselamatan makanan negara. STR 2023 Maisara RM800 adalah palsu. Kementerian Kewangan MOF menegaskan bahawa bantuan tambahan STR 2023 yang tular tersebut adalah palsu. Anda berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan berita-berita yang tidak sahih. Sekiranya anda tidak pasti, jangan kongsi maklumat tersebut dan sentiasa rujuk ke pautan yang sahih seperti tertera berkenaan sumbangan asas rahmah. Jangan mudah kelabu mata, jangan mudah diperdaya pilihan di tangan anda. Waspada laman sesawang palsu bukan bawah kendalian tabung haji. Laman web www.tijari.tiketmysearch.com adalah palsu di bawah kendalian tabung haji. Pendeposit dinasihatkan untuk sentiasa peka membuat kajian dan berhati-hati dengan segala pautan yang mencurigakan di laman media sosial. Pelbagai cara skamer memperdaya mangsa, tetapi anda mempunyai kuasa itu, pastikan anda layari alamat laman web yang betul dan juga sahih. Tijari boleh diakses menerusi www.tijari.com.my.
Apa letak biawak kering sebagai ramuan serbuk kari? Ini pula mengenai dakwaan serbuk kari babas dan agak lepas mengandungi ramuan tidak wajar adalah tidak benar. Menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, maklumat yang tersebar berkenaan serbuk kari jenama babas dan alagapas mengandungi ramuan yang tidak sewajarnya adalah tidak benar dan tidak berasas sama sekali. Untuk maklumat pengguna, kedua-dua produk ini merupakan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia yang masih sah sehingga ke hari ini. Saudara, ingin kami ingatkan bahawa proses pengeluaran sijil pengesahan halal Malaysia SPHM telah mengambil kira setiap ramuan dan proses yang berkaitan di dalam pengeluaran sesuatu produk dengan teliti oleh pakar syariah dan juga teknologi makanan. Kenyataan media pengarah Jabatan Siasatan Jenayah. Kita beralih pula kepada kenyataan media pengarah Jabatan Siasatan Jenayah mengenai perkembangan siasatan berhubung kenyataan berbaur penghinaan terhadap pentadbiran keadilan oleh Adun Kijal. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan telah memanggil Yang Berhormat Datuk Razali bin Idris untuk dirakam percakapan di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah di Balai Polis Cukai Kemaman Terengganu berhubung kenyataan bersifat penghinaan terhadap pentadbiran keadilan dengan menyifatkan keputusan oleh institusi kehakiman dikawal oleh kerajaan. Kenyataan tersebut dipercayai dibuat semasa Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya PRK 040 di Kemaman Terengganu bertarikh 10 November 2023. Petikan ucapan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijal tersebut kemudiannya telah ditularkan oleh pengendali akaun TikTok Ed Wenjin 11 sekitar 14 November 2023. Kes ini disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kes ini masih di peringkat siasatan dan PDRM mengingatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses penyiasatan. Baik, ini perkembangan siasatan berhubung penularan rakaman video individu dipercayai Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Kenyataan Media Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan telah memanggil Profesor Datuk Dr. Muhammad Agus bin Yusof untuk sambungan rakaman percakapan di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah dan Badrul Hisham bin Shahrin alias Cigu pada 20 November 2023 berhubung penularan video perbualan telefon membabitkan dua individu lelaki yang telah ditularkan di media sosial. Kes ini disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kes ini masih di peringkat siasatan dan PDRM mengingatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses penyiasatan termasuk membuat penularan semula rakaman video tersebut. Tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap mana-mana orang dan pengguna media sosial yang menggunakan kemudahan aplikasi bagi maksud yang menyalahi undang-undang. Baik saudara, beralih pula kepada skema media sosial. Berdaya masyarakat sebagai orang tengah dapatkan perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara. Ini kenyataan media Ketua Pengarah Pendaftaran Negara. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, halaman atau akaun di platform media sosial terutamanya Facebook kerap menawarkan khidmat berbayar untuk mendapatkan dokumen-dokumen pengenalan diri yang dikeluarkan oleh JPN dan pihak tidak bertanggungjawab itu didapati memanipulasi platform media sosial untuk menjerat dan memperdaya orang awam, terutamanya pendatang asing yang baru tiba dan tidak faham dengan prosedur rasmi pemilikan dokumen pengenalan diri di Malaysia. Halaman atau akaun yang diwujudkan ini menggunakan poster dan gambar-gambar rasmi JPN yang boleh didapati secara mudah di internet bagi memperlihatkan halaman tersebut sebagai akaun yang sahih untuk berurusan. JPN mengambil serius atas perkara ini dan tidak berkompromi sama sekali terhadap tindakan pihak yang tidak bermoral. Baik saudara, pastikan saya akan berehat seketika nanti. Kita akan jumpa selepas ini.
stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. There is also flagrant hypocrisy. Kalau dunia tidak berupaya, ialah dunia mengizinkan pembunuhan ramai-ramai. Bukan kita nak jadi jago atau kita tak peranan. Banyak masalah dalam negara pun Malaysia belum selesai. Jadi orang kata mengapa kita sibuk soal lain, tapi ini tanggungjawab kita. Sebab itu saya ambil waktu menemui sebanyak mungkin tokoh-tokoh daripada GCC tadi. Kesengsaraan dialami oleh masyarakat Gaza itu sudah tahap yang sangat parah. Jadi itu yang kita sepakat tadi bincang, dan pihak Mesir telah berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin merdeka! Saudara tak pasti jangan kongsi. Segmen semasa kita mulakan dengan perkembangan ini. Setahun Perdana Menteri Anwar Ibrahim, politik Malaysia stabil. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah figura asing dalam politik Malaysia dan keteguhannya melalui kepimpinan Kerajaan Persekutuan dalam tempoh setahun lepas terbukti dalam melakar lanskap politik baharu dan memulihkan kepercayaan rakyat kepada prinsip demokrasi. Ahli Parlimen Tambun itu memegang tampuk kuasa pemerintahan tatkala politik tanah air berada dalam ketidaktentuan berikutan keputusan pilihan raya umum ke-15 julung kali menyaksikan tiada parti atau gabungan politik yang mendapat jumlah kerusi majoriti bagi membentuk kerajaan. Kebijaksanaan Anwar Ibrahim yang memimpin Pakatan Harapan PH berjaya meyakinkan Barisan Nasional BN dan parti politik Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk bersama-sama menyertai pembentukan kerajaan perpaduan sekaligus membawa kestabilan dan keredaan suhu politik serta melincinkan urusan pentadbiran Putrajaya. Ini amaran hujan berterusan disebabkan monsun timur laut MTL. Amaran hujan berterusan buruk dijangka berlaku di negeri Kelantan, Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Machang dan Pasir Putih. Baik untuk Terengganu pula, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang sehingga Rabu 22 November 2023. Untuk amaran hujan berterusan waspada, hujan berterusan dijangka berlaku di negeri Kedah, Yan, Kuala Muda, Sig, Baling, Kulim dan Bandar Baharu, Pulau Pinang, Perak, Kerian, Larut, Matang dan juga Selama dan Manjung. Dalam tempoh Rabu 22 November 2023 sehingga Khamis 23 November 2023. Amaran ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, Hulu Perak, Manjung, Bagan, Datuk dan Hilir Perak, Pahang Rumpin, Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Kuala Kangsat dan juga Sepang, Negeri Sembilan, Port Dickson, Melaka, Alur Gajah dan Melaka Tengah, Johor di Mersing dan Sarawak, Seri Aman, Soreke, Sibu, Mukah, Tanjung Manis, Talat dan juga Mukah, Kapit, Sung dan Kapit sehingga 10 pagi 22 November 2023. 20 gerai di Uptown Kota Damansara Petaling Jaya musnah akibat kebakaran malam tadi. Kira-kira 20 gerai di Uptown Kota Damansara Petaling Jaya musnah dalam kebakaran tersebut. Kejadian yang berlaku kira-kira 8 malam juga hampir memusnahkan sebuah pusat gimnasium perhampiran. Mari kita saksikan kenyataan oleh Jurucakap Jabatan Bomba Penyelamat Selangor PGKB1 Ahmad Zaidi Safwan. Kita terima panggilan lebih kurang pukul 8.34. Kemudian kita sampai di sini lebih dalam 10 minit. 8.44 kita dah sampai dah. Cabaran dia adalah
keseluruhan aptao ni adalah bahan bakar. Di mana apabila kita sampai pun dalam masa 10 minit api dah besar sebenarnya. Kita terpaksa kepung kebakaran tersebut untuk kita padamkan. Pengadil cedera dipukul 3 lelaki dalam perlawanan bola sepak tular rakaman di media sosial. Seorang pengadil cedera dipukul 3 lelaki tidak dikenali dalam satu perlawanan bola sepak amatur yang diadilinya membabitkan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri dengan Majlis Daerah Setiu di Padang Pertanian Lekir Setiawan pada Sabtu lepas. Dan menerusi satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Menjung SCP Muhammad Nordin Abdullah berkata, mangsa yang berusia 27 tahun itu dan merupakan anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mengalami kecederaan di bahagian pinggang dan kaki akibat ditendang 3 lelaki berkenaan. Semasa pengumuman keputusan perlawanan dibuat oleh mangsa, pihak Majlis Daerah Setiu tidak berpuas hati menyebabkan 3 suspek telah datang menyerang mangsa di tempat kejadian. Muhammad Nordin berkata mangsa telah membuat laporan polis berhubung kejadian itu dan telah mendapatkan rawatan lanjut di hospital. Kes ini sedang disiasat bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan yang jika disabitkan kesalahan boleh dihukum penjara sehingga setahun dan denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat boleh menyalurkannya kepada Pegawai Penyiasat Sarjan Norzan Yahya melalui talian 019-3905-390 bagi membantu segala siasatan. Ketua Hakim Negara ingatkan peguam tidak ulas kes syariah Kelantan. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat mengingatkan peguam yang terlibat dalam prosiding mencabar perlembagaan oleh 2 wanita beragama Islam terhadap 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Golongan 1 Kelantan 2019 supaya tidak mengulas mengenai kes itu. Dan pada permulaan prosiding hari ini, Tun Tengku Maimun yang mengetuai panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan berkata peguam terikat dengan etika profesion mereka dan adalah tidak wajar bagi mereka membincangkan kes yang belum selesai pada forum yang awal. Tun Tengku Maimun berkata mahkamah membuat pemerhatian kerana begitu banyak yang telah diperkatakan oleh orang ramai mengenai petisyen itu dan kebanyakannya daripada apa yang diperkatakan adalah versi yang diputarbelitkan bagi isu-isu sebenar di hadapan mahkamah. Beliau berkata kenyataan bahawa mahkamah syariah akan berkubur di Malaysia adalah tidak benar. Hakim Tengku Maimun berkata demikian bagi menjawab kenyataan Peguam Muhammad Rizfarizal Yusof yang mewakili Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu bahawa adalah penting bagi seseorang untuk memahami cabaran kuasa mahkamah syariah sebelum ia terkubur seperti batu nisan. Guru madrasah mengaku tidak bersalah cederakan murid. Seorang guru lelaki sebuah madrasah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Baling atas pertuduhan mencederakan seorang muridnya berumur 8 tahun. Amirul Hakim Johari, 27 tahun, dituduh menyebabkan kecederaan fizikal dan emosi terhadap kanak-kanak lelaki itu di Madrasah Baitul Taqwa Warahmah di Kampung Durian Burung, Sik pada 11 November lepas. Dia didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Bapa kepada seorang anak berasal dari Petaling Jaya itu kemudiannya dibenar diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin dan diperintahkan melapor diri ke Balai Polis terdekat sebulan sekali. Hakim Najwa Syah Amam kemudiannya menetapkan 21 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Lelaki didakwa jual diesel kepada syarikat tidak berlesen. Salah seorang rakan kongsi syarikat Foley Petroleum didakwa di Mahkamah Seksyen semalam atas tuduhan menjual barang kawalan penjajual iaitu diesel pada November 2022. Tertuduh Yip Kian Yu, 54 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Azizah Ahmad. Tertuduh sebagai pemegang lesen borong didapati menjual 10,920 liter diesel kepada syarikat K2 Bitumen Sdn Bhd yang tidak mempunyai lesen atau kelulusan bertulis yang sah daripada pengawal bekalan. Kesalahan itu dilakukan di Taman Perindustrian Kampung Kepayang, daerah Batu Gajah
dan kes ini didakwa mengikut Seksyen 22/2 Akta Kawalan Bekalan 1961 Pindaan 2006 dan jika sabit kesalahan, denda tidak lebih RM2 juta. Sebutan semula kes ditetapkan pada 10 Januari tahun depan bagi pengurusan kes. Saudara, kotak berisi bahan letupan tercicir. Orang ramai diminta beri maklumat. Sebuah kotak berisi bahan letupan dipercayai tercicir dari sebuah kenderaan yang dipandu oleh seorang lelaki pada Selasa lepas. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Ahmad Ridwan Muhammad Nur Elias Saleh menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima laporan pada 10.28 malam hari kejadian daripada lelaki berusia 28 tahun itu yang mengesyaki bahan letupan terbabit telah tercicir ketika dalam perjalanan untuk dihantar ke kuari di kawasan Puchong. Beliau berkata pengadu kemudian memberhentikan kenderaan dan menutup semula bonet itu tanpa mengesyaki ada barang yang tercicir kerana keadaan lalu lintas agak sibuk serta berbahaya. Peluang TVET di Malaysia luas, lebih ramai pakar diperlukan. Pendidikan dalam kepakaran otomotif perlu dititik berat bagi meningkatkan pendapatan serta kebolehpasaran pelajar lepasan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ini kerana peluang bidang transmisi dan juga kotak gear di negara ini sangat besar, memandangkan majoriti pengguna masih menggunakan kenderaan automatik. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif JB Autoliub, Muhammad Razali, Malaysia mempunyai peluang yang sangat besar, namun kepakaran masih belum mencukupi. Baik saudara, pastikan sahih berehat sekali lagi kembali selepas ini dalam segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof kesal apabila menerima laporan terdapat individu cuba melakukan penipuan dengan menggunakan gambar profilnya atas nombor telefon bimbit 011-1404-5313. Beberapa rakannya memaklumkan menerima mesej daripada individu yang menggunakan nombor berkenaan untuk membuka WhatsApp group. Setelah disemak, nombor berkenaan turut digunakan di aplikasi WhatsApp dan Telegram dengan menggunakan gambar profil beliau. Laporan telah dibuat kepada pihak pengendali platform WhatsApp dan Telegram. Semakan menerusi Truecaller, nombor berkenaan menggunakan nama Rinoniz. Pada masa sama, terdapat individu menggunakan gambar beliau untuk membuka akaun Facebook. Laporan telah dibuat kepada Facebook mengenai akaun palsu berkenaan. Datuk Seri Fadilah yang juga merupakan Menteri Peladangan dan Komoditi menegaskan beliau hanya mempunyai satu akaun rasmi Facebook dan satu akaun peribadi Facebook. Hentikan penipuan, jangan cetus kegusaran awam. Tindakan tegas menanti si kaki fitnah. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kembali lagi bersama saya Nur Zamri dalam Pastikan Sahih edisi Selasa untuk segmen notifikasi. Ini adalah informasi-informasi terkini untuk pengetahuan anda semua. Ayuh kita mulakan dengan Notifas. Baik saudara, saksikan Notifas agenda memartabat institusi Mahkamah Syariah malam ini 21 November 2023 bersama Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mukhtar pada jam 9 malam di TV1, saluran berita RTM, MyTV, podcasting saluran 123, Facebook Live dan juga berita RTM. Run from Stress, sempena Hari Televisyen Sedunia yang bertemakan menerajui revolusi televisyen. Terdapat pelbagai gerai jualan diadakan. Lebih 25 buah gerai jualan akan dibuka, antaranya makanan, minuman, wangian, produk kesihatan dan sebagainya. Semua hadirin dijemput memeriahkan program Exploris Run from Stress di foyer Wisma Berita RTM jam 8 pagi 27 November 2023 ini.
Sketsa Rukun Negara 2023. Pertandingan Sketsa Rukun Negara 2023 ini peringkat kebangsaan. Anda dijemput menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Japan, Negeri Sembilan, Negeri Melaka, Negeri Pulau Pinang dan juga wilayah Persekutuan Labuan pada Isnin ini 11 pagi. 6 hari sahaja lagi. Ini love scam. Jangan terpedaya dengan love scam walaupun anda kesunyian. Apakah antara taktik-taktik scammers berkenalan dengan anda di media sosial, menggunakan identiti individu yang bekerja di luar negara sebagai juruterbang, peniaga dan lain-lain, dan seterusnya meminta pertolongan dengan anda atas alasan pemberian hadiah, wasiat dan pelaburan perniagaan. Semak terdahulu dan jangan layan individu yang tidak dikenali. Saudara, patuhi keselamatan elektrik ketika banjir semasa monsun timur laut ini. Apabila promis dinaiki air, jangan guna peralatan elektrik. Pastikan suis ditutup bagi mengelakkan ronjatan elektrik dan ditutup sekiranya tidak digunakan. Kenal pasti tanah runtuh. Ini tanda-tanda awal bonjolan pada kaki cerun ataupun tembok penahan. Air keluar melalui permukaan atau di kaki cerun, pagar atau dinding beralih atau bergerak dari tapak asal bangunan. Saudara pantau tanda-tanda awal persekitaran, sediakan beg pencemasan, maklum kepada jiran tetangga, jauhkan diri dari kawasan dan dengan segera saudara. Ini phishing, modus operandi scammer menghantar SMS, email palsu dan pautan tidak sah ke laman web. Palsu bank ataupun syarikat penggunaan yang digunakan adalah memenangi hadiah, mengaskini akaun bank dan siasatan atau aplikasi bayaran yang meminta mangsa untuk memasukkan maklumat perbankan dan juga ID pengguna. Jangan tekan bautan link yang diterima dari mana-mana nombor telefon atau email yang tidak dikenali. Musim tengkujuh bermula 11 November hingga Mac 2024. Hujan lebat dijangka di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan juga Barat Sarawak. Kawasan berisiko berkedudukan rendah, kawasan kerap banjir dan kawasan lebih ekstrim jika hujan lebat berterusan serentak kejadian air pasang besar berlaku luruan ribut. Baik saudara, pastikan sahih edisi Selasa 21 November 2023 sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok jam 2.30 petang di saluran TV1. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita berjumpa lagi.